suara seorang wanita dipercayai ibu memasuki kelas bertemu dengan ustazah terbabit. Ustazah berkenaan tidak menunggu lama dan terus mengajak beberapa anak muridnya yang lain untuk mengikutnya merangkak. Kejadian itu disaksikan murid dan seorang lagi ustazah dalam kelas berkenaan. Bagaimanapun tindakan itu dipersoalkan wanita berkenaan yang seolah-olah tidak berpuas hati kerana ustazah terbabit mengajak beberapa murid lain merangkak sama. Rakaman ini dimuat naik seorang pengguna Facebook bersama nota ringkas rasa kesalnya terhadap apa yang berlaku. Tindakan ibu terbabit disifatkan kurang ajar dan meminta Jabatan Pendidikan untuk melakukan siasatan dan mengambil tindakan sewajarnya. Agama dipercayai dipaksa merangkak dalam kelas oleh seorang wanita dipercayai ibu kepada seorang murid. Tindakan ibu berkenaan dipercayai akibat rasa tidak puas hati terhadap guru terbabit yang juga seorang ustazah. Video berdurasi 2 minit 17 saat ini tular di media sosial. Kedengaran suara seorang wanita dipercayai ibu memasuki kelas bertemu dengan ustazah terbabit. Perbuatan ustazah itu turut diikuti beberapa anak muridnya. Bagaimanapun, tindakan itu dipersoalkan wanita berkenaan yang seolah-olah tidak berpuas hati. Rakaman ini dimuat naik seorang pengguna Facebook bersama nota ringkas rasa kesalnya terhadap apa yang berlaku. Tindakan ibu terbabit disifatkan kurang ajar dan meminta Jabatan Pendidikan untuk melakukan siasatan dan mengambil tindakan yang sewajarnya. Zaman aku dulu kena rotan, kena berdiri atas kerusi, kena duduk luar kelas tak jadi apa-apa pun. Kita kena ingat dulu masa kita kecil tu, sekarang kita lah orang dewasa. Dan mak ini adalah salah seorang yang dulu masa kecil dia kena rotan, dia kena berdiri atas kerusi dan semua tu. Dan mungkin masa dia kat sekolah, dia kena punish benda-benda macam tu, dia tak setuju dengan cara punishment tu. Jadinya bila dia besar, dia dah jadi mak, dia rasa macam okay, I went through this, I don't want my kids to go through the same thing. So kalau kita tak setuju, kan kita ni orang Melayu kan kita ada adab, kita ada tata susila, kita ada apa kesopanan dan kesusilaan dalam apa rukun negara tu kan. Kenapa bila momen-momen macam ni we're not practicing that? So saya tak setuju bila mak ni datang sekolah dia pergi record suruh ustazah tu buat. If you disagree with the way that your teacher is disciplining you, zaman kita dulu kena rotan dengan getah pahit ke, kena rotan dengan tahap apa, rasanya segala benda yang boleh digunakan untuk rotan memang digunakan untuk rotan lah. Kid, it's always good for you to talk first. Cakap dulu dengan ustazah ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin berkongsi dengan anda semua tentang satu video yang tular. Semalam anak-anak murid dah buat kan? Jangan tanya kenapa kalau anak kita tidak mendengar kata kita. Jangan tanya kenapa kalau satu hari nanti anak kita memberontak dan tidak mahu ikut apa yang kita suruh. Hasan mendakwa anaknya dipukul guru sehingga menyebabkan pelajar itu sesak nafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan tentang perbezaan antara sistem pendidikan di Malaysia dan sistem pendidikan di Finland. Sistem pendidikan di Malaysia berfokuskan peperiksaan dan pencapaian. Seperti mana yang kita semua lalui pada zaman persekolahan, sistem pendidikan di Malaysia terlalulah berorientasikan peperiksaan. Hal ini sedikit sebanyak menghalang perkembangan maksimal seseorang individu itu sendiri. Berbeza pula di Finland, hanya ada satu sahaja ujian wajib yang perlu diduduki, iaitu ujian di tahun akhir sekolah menengah. Terdapat juga ujian di peringkat daerah bagi yang memilihnya. Namun keputusannya tidaklah dititikberatkan oleh guru dan pihak sekolah. Kurangnya penekanan yang diberikan kepada ujian ini membolehkan guru lebih fleksibel dalam merancang pelan pembelajaran. Guru juga bebas untuk memantau prestasi pelajar. Yang kedua, pendidikan berterusan. Di Malaysia, pembelajaran yang tiada kesinambungan. Contohnya, pelajar suka memahami kesinambungan antara pendidikan dan co-curriculum. Namun di Finland, mereka menggunakan sistem bermain dan aktiviti adalah sebahagian daripada co-curriculum. Contohnya, setiap sekolah di Finland mempunyai unit kebajikan yang dikhaskan untuk memastikan kanak-kanak sentiasa gembira di sekolah. Kesimpulannya di sini, sistem pendidikan di Finland ternyata lebih berjaya berbanding Malaysia. Semestinya terdapat beberapa perkara yang harus kita contohi daripada mereka.
Meskipun agak mustahil untuk menilai sekolah di negara mana yang terbaik di dunia ini, namun Finland secara konsistennya menunjukkan keputusan yang sangat baik dalam program penilaian pelajar antarabangsa PISA bagi subjek matematik, membaca dan sains. Hal ini membolehkan mereka menjadi negara yang punya sistem pendidikan yang terbaik di dunia. Kita haruslah mencontohi mereka agar kita juga dapat melahirkan pelajar-pelajar yang berkualiti dan dapat menguasai banyak dari berbagai aspek. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan diharapkan anda semua dalam keadaan yang sihat ya. Baiklah, untuk video yang saya akan hasilkan ini, yang saya akan bentangkan ini kepada anda tentang kelemahan-kelemahan yang masih lagi ada dalam sistem pendidikan di negara kita, negara Malaysia. Dan kita akan kaji apa kelemahan-kelemahan ni sehinggakan graduan Malaysia kebanyakannya masih lagi belum mendapatkan pekerjaan yang tetap dan pekerjaan yang selari dengan bidang yang mereka ambil ketika di universiti dahulu. Baiklah, saya mengenal pasti ada empat punca mengapa graduan terutamanya graduan daripada universiti, institusi pengajian awam menganggur. Jadi yang pertama adalah graduan ni memohon gaji dan faedah yang tidak realistik. Jadi berdasarkan kajian selidik berkenaan, permohonan gaji yang tidak relevan faktor utama menyebabkan majikan tidak menawarkan pekerjaan kepada graduan. Kenapa? Kerana kebiasaannya majoriti majikan ini akan menawarkan gaji mengikut tahap pengalaman yang dimiliki oleh pemohon. Jadi semakin banyak pengalaman yang mereka kumpul, jadi semakin tinggi permintaan yang ingin didemand atau diklaim oleh graduan untuk mendapatkan gaji yang lebih baik dan lebih tinggi. Jadi sekiranya kita belum mempunyai pengalaman kerja dalam bidang yang dipohon, kita boleh semak tahap gaji permulaan mengikut tahap pendidikan dalam job street. Baiklah, yang kedua, kelemahan yang masih lagi ada sebilangan universiti ataupun IPT yang tidak menekankan penguasaan bahasa Inggeris dengan lebih kukuh lagi. Jadi akan menyebabkan permasalahan bagi graduan yang lepasan graduan ini di tempat kerja. Jadi kita tahu bahasa Inggeris ini adalah bahasa penghantar yang paling penting di dunia, dan kebanyakan masyarakat kebanyakan syarikat menggunakan bahasa Inggeris untuk berkomunikasi dan menjadi satu kemestian dalam urusan perniagaan mereka. Jadi sekiranya graduan gagal berkomunikasi dalam bahasa Inggeris dengan baik, inilah punca mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang diharapkan. Seterusnya, yang ketiga adalah memilih pekerjaan serta syarikat. Maksudnya mereka terlalu memilih dalam bidang pengajian ini. Jadi kalau kita lihat berapa ramai graduan lepas sesi wazah yang bekerja dalam bidang yang sama, cuba kita lihat, hanya 75% graduan sahaja yang majoriti graduan bekerja dalam bidang yang sama selepas tamat pengajian. Jadi baiklah, yang seterusnya, yang terakhir adalah tiada personaliti dan perwatakan yang meyakinkan. Jadi seharusnya IPT ni ataupun sistem pendidikan di negara kita ini perlu menggemblengkan lagi tenaga untuk mengasah lagi bakat mereka dalam soft skill untuk bercakap ataupun melahirkan graduan yang memiliki personality yang baik. Jadi tingkah laku, karakter diri yang menarik akan menyelahkan lagi persona dalam diri. Jadi bila karakter kita menarik, sudah pasti kita tidak akan menjadi pengganggu yang tegar. Jadi majoriti majikan akan tertarik dan mereka akan mengambil kita sebagai pekerja yang tetaplah. Jadi
Daripada itu sahaja daripada saya. Luqman Hakim bin Azli. Jadi saya akan akhiri video ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhail Azmi bin Yaakob. Hari ini akan menerangkan berkenaan kelebihan sistem pendidikan filen dan boleh diaplikasikan dalam sistem pendidikan Malaysia. Baik, saya akan pergi ke poin yang pertama, iaitu tiada ujian seragam. Okey, ujian seragam seperti UPSR, PMR dan juga SPM sering dilihat sebagai cara mudah untuk mengukur kefahaman subjek seseorang pelajar tersebut, iaitu dengan membulatkan jawapan objektif dan juga menjawab soalan yang diramalkan dilihat sebagai ukuran penguasaan pelajar. Akhirnya, pelajar akan belajar untuk mengejar kelulusan semata-mata dan guru akan mengajar dengan tujuan agar pelajar lulus ujian. Tujuan pembelajaran sebenarnya entah dicapai ataupun tidak. Okey, filen tidak mempunyai ujian seragam melainkan National Matriculation Exam, iaitu ujian sukarela untuk pelajar di peringkat sekolah menengah atas. Semua kanak-kanak di Finland digradekan secara individu dan sistem pergradan yang ditetapkan oleh guru mereka. Begitu, Kementerian Pendidikan mereka tetap menyemak perkembangan keseluruhan dengan cara menguji sebilangan pelajar daripada pelbagai jenis sekolah. Okey, saya pergi ke poin yang kedua, iaitu mereka menerapkan kerjasama bukan persaingan. Sistem pendidikan Finland tidak seperti di negara lain yang mementingkan persaingan. Tiada senarai sekolah atau guru yang berprestasi tinggi. Ia juga bukan persekitaran untuk persaingan. Sebaliknya, ia menggalakkan kerjasama. Bahkan, mereka juga tidak berniat untuk berada di kemuncak perbandingan di antara pendidikan negara-negara maju. Ironinya, sikap ini mereka tidak mempedulikan status yang telah mereka letakkan, iaitu berada di teratas di peringkat antarabangsa. Okey, jadi saya akan pergi ke poin yang terakhir, iaitu mereka memulakan sekolah pada usia yang lebih besar. Okey, bagi pelajar yang bermula bersekolah pada usia 7 tahun, mereka bukan bermula pada 6 ataupun 5 tahun. Meskipun tadika untuk kanak-kanak 6 tahun disediakan, tetapi kehadirannya tidak diwajibkan. Mereka juga diberikan kebebasan sewaktu zaman perkembangan kanak-kanak untuk tidak dipaksa melalui pendidikan wajib. Mereka juga membiarkan agar kanak-kanak bersikap seperti kanak-kanak. Terdapat hanya 9 tahun persekolahan yang wajib dihadiri kanak-kanak Finland. Pendidikan setelah kelas ke-9 atau pada usia 16 adalah atas pilihan mereka sendiri. Jika dilihat dari sudut psikologinya sahaja, ini adalah kebebasan yang ideal. Pada pelajar tidak berasa seperti mereka tersekat dalam penjara. Finland membebaskan mereka daripada tempoh persekolahan yang dipaksakan dan sebaliknya memilih untuk menyediakan pelajar untuk dunia yang sebenar. Jika di Malaysia, kita dapat lihat sesiapa ibu bapa yang tidak menghantarkan anak-anak mereka ke tadika sahaja boleh menjadi punca ianya dikecam oleh ibu bapa lain, bahkan guru darjah 1 mereka sendiri. Disebabkan tekanan itu, mereka akan memastikan pelajar dapat mengikuti pelajaran darjah 1 yang agak terkehadapan. Kanak-kanak seawal usia 5 dan 6 tahun sudah diharap dapat mengenal huruf. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Wan Yusof. Okey, saya akan membuat kesimpulan secara keseluruhan mengenai pendidikan yang ke arah yang lebih holistik berdasarkan sistem pendidikan di Finland. Okey, secara kesimpulannya, walaupun dikatakan sistem pendidikan negara mampu untuk dalam melahirkan individu yang seimbang dari segi emosi, jasmani, rohani dan intelek, iaitu berilmu pengetahuan, akan tetapi terdapat juga kekurangan yang menghalang daripada mencapai matlamat dan hasrat pendidikan negara.
Keadaan ini telah dibuktikan dengan timbulnya pelbagai isu yang dapat menunjukkan kekurangan dalam sistem pendidikan negara seperti kes guru yang disuruh merangkat oleh ibu murid yang dikatakan guru itu telah mendenda murid tersebut hingga diluka di bahagian lutut. Ini merupakan proses pembelajaran. Persoalan yang timbul, adakah tugas untuk mendidik anak di sekolah perlu diberikan sepenuhnya kepada guru dan adakah guru bebas daripada sebarang tindakan? Isu ini telah mendapat perhatian ramai netizen yang ada melihat daripada sudut positif dan ada juga yang melihat dari sudut negatif. Bermakna ada pihak yang kepada guru tersebut dan ada yang berpihak kepada ibu pelajar tersebut. Mampukah sistem pendidikan kita dapat melahirkan modal insan seperti mana yang dihasratkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan? Terdapat pelbagai faktor yang telah menjadi pendapatan para ilmuwan mengapa dan bagaimana keadaan ini berlaku, seperti isu yang telah dibahaskan oleh kumpulan saya tadi. So, terdapat pelbagai sudut yang telah diambil kira dalam hal ini termasuk daripada guru, murid dan ibu bapa. Adakah guru murid tersebut tertekan dengan persekitaran atau sistem pendidikan yang dikatakan hanya menumpukan kepada peperiksaan semata-mata menyebabkan masa yang digunakan hanyalah untuk fokus dalam pembelajaran? Kekurangan yang ada dalam sistem pendidikan negara pada masa kini, kita boleh merujuk kepada negara yang mempunyai sistem pendidikan yang baik bagi menutupi kekurangan yang ada dan meningkatkan mutu pendidikan negara. Negara Finland merupakan salah satu negara yang boleh dijadikan contoh sebagai mempunyai sistem pendidikan yang sangat hebat, iaitu mantap dalam dunia pendidikan yang bukan sahaja dapat melahirkan murid yang mempunyai IQ intelektual yang hebat, malah boleh dinyatakan seimbang dari segi emosi, jasmani dan rohani. Antara kelebihan dalam sistem pendidikan Finland yang boleh diterapkan saya dapat simpulkan secara keseluruhan berdasarkan apa yang dinyatakan oleh kumpulan saya tadi adalah guru diawasi dengan ketat kerana ia merupakan satu profesion yang sukar untuk diceburi, yang membuktikan guru tersebut adalah hebat dari segi etika dan sahsiah. Bagi murid pula, mewujudkan kerjasama antara murid bukan pesaing, mengelakkan murid daripada tertekan dan menarik murid untuk ke sekolah. Ia merupakan salah satu kaedah yang patut diambil oleh yang patut diterapkan dalam sistem pendidikan negara kerana dia tidak mewujudkan persaingan, menyebabkan tekanan yang tidak wujud tekanan dalam diri murid. Seterusnya adalah mengutamakan keperluan asas dan bukan hanya berfokuskan kepada peperiksaan semata-mata, malah mengutamakan suasana yang kondusif, harmoni dan sihat. Pelajar pula tidak perlu bangun awal untuk bersekolah. Ia sekitar waktu pembelajaran bermula di Finland adalah antara pukul 9 hingga setengah pukul 9. Begitulah. Sekolah bermula antara 9 hingga 9.30. Lepas tu yang terakhir adalah arahan daripada guru yang konsisten yang sama. Arahan daripada guru yang sama. Bermula daripada sekitar umur 7 tahun, sekitar umur 7 tahun hingga ke 12 tahun adalah guru yang sama, menyebabkan guru tersebut mampu untuk mengawal murid tersebut kerana keadaan yang biasa dan murid tersebut juga lebih mengenali guru tersebut. Okey, dapat disebutkan bahawa pendidikan di Finland adalah merupakan salah contoh yang perlu diterapkan dalam dan perlu diambil kebaikan dalam pendidikan Finland ke dalam sistem pendidikan kita bagi memastikan kita mampu melahirkan modal insan yang seimbang dari segi emosi, jasmani, rohani dan intelek dan mengelakkan berlakunya isu-isu sebegini lagi. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.